Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, slide saya Zack. Okey. Kalau kita tengok pada slide ni, tapi sebelum tu saya haraplah apa yang Kak Su share tadi tu dapat bagi manfaat kepada 30 orang yang ada dalam Zoom kita malam ni. Betul lah, maksudnya kita kena tahu ada tuju kita tu. Matlamat kita tu kita kena jelas. Maksudnya goal setting tu you kena buat lah dengan jangan seeloknya jangan buat sorang-sorang, maksudnya dengan pasangan, dengan coach, seelok-eloknya. Okey, balik pada kita punya slide ni. Kalau kita tengok 3 tahun lepas pada tahun 2020. Okey. Sebenarnya 2020 ni kalau kira kan ada wawasan 2020 kan dulu kan. Jadi kita rasa masa tu lama lagi 2020 ni, tapi sekarang ni kalau kita tengok sekarang kita dah berada di 2023 dah. Jadi sebenarnya masa tu berjalan terlalu cepat. Dan kalau you tengok 2023 tu ke 2026, 3 tahun, sekejap aja tu. Sekejap sangat sebenarnya. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, kita masih duduk di tempat yang sama, buat benda yang kita buat hari-hari. Saya bukan kata maksudnya apa yang kita buat, contohnya yang kerja makan gaji kan, yang kerja makan gaji, kerja kerajaan, cikgu dan sebagainya ni, kerja swasta, kemudian ada yang buat dropship, buat affiliate, apa juga cara untuk mencari rezeki di zaman sekarang ni, boleh buat, tak ada masalah. Cuma yang bagi saya, yang kita buat tu, saya cuma doakan macam ni je. Yang kita buat tu supaya rezeki yang kita niatkan untuk bagi pada kita punya family tu, Allah bagi berkat. Tu je saya maksudnya apa yang kita buat tu adalah untuk orang Kelantan panggil makan lok. Untuk perbelanjaan bulanan lah, perbelanjaan harian. Kalau orang Kedah cakap makanlah, maksudnya yang tu kita tak perlu berhenti. Yang tu kita teruskan. Maksudnya yang apa juga aktiviti yang kita buat contohnya buat kek, jual online, buat apa saja yang kita buat untuk cari rezeki, untuk menampung kita punya perbelanjaan harian tu, untuk anak-anak, untuk makan minum, pakai apa semua tu, teruskan. Cumanya bagi saya, kita kena ada juga satu saluran yang mana untuk masa depan, untuk kita sediakan diri dan family kita ni passive income yang tak putus-putus, insya-Allah. Jadi kalau kita tengok sekarang ni 2023, 2026, 3 tahun sahaja lagi. Kalau kita tak buat apa-apa, tahun 2026 tu ECRL dah siap tau. InsyaAllah dah siap. ECRL yang belanja berjuta tu dan bilion berbilion tu dengan mega projek pun boleh siap dalam tempoh 3 tahun. Kalau kita tak buat apa-apa, saya rasa tak patutlah. Jadi saya rasa masa terlalu laju. Kalau kita masih buat benda yang kita buat sekarang tanpa kita fikirkan masa depan untuk kita cari income yang lebih ataupun mencari passive income, maksudnya macam pipeline yang Abang ni pernah cerita, saya rasa kerugian untuk kita. Sebab masa berlalu terlalu cepat dan cabaran ekonomi terlalu mencabar. Okey. Seterusnya kat sini kena fikirlah pasal apa yang kita saya nak semua dapatlah. Okey, tentang masa tu tadi. Jadi kita kena buat sesuatu. Okey, yang ni adalah slide yang saya skodeng kita punya Steffi punya lifestyle lah di Facebook dia. Kalau you tengok dia punya lifestyle banyak
post-post dia adalah berkenaan dengan lifestyle lah. Maksudnya dia makan tempat yang best-best, dia pergi bank, dia pergi naik kereta canggih, beli barang-barang, beli beg, beli kasut, macam-macam lah yang perempuan suka kan. Kalau you tengok yang belah kanan sekali itu, post yang baru je, beberapa hari lepas, dia buka account, premium account dekat HSBC. Dia kata dia masuk 100,000, dia cakap. Itu separuh pada gaji dia bulan lepas, dia cakap. Jadi banyak lagi duit dia. Jadi saya bukan kata nak tunjuk kemewahan ni. Cumanya bila kita ada duit yang banyak, macam-macam kita boleh buat. Okey. Seterusnya. Okey. Kita kat sini kalau kita tengok ada 3 post. Post yang pertama tu adalah post tentang dia punya IC dia kan. IC dia pada umur dia 21, wajah dia macam tu. Umur dia 34, yang lebih tua lagi sebenarnya, tapi wajah dia lebih cantik ataupun lebih muda nampaknya kalau dibandingkan yang umur 21. Jadi ini adalah kesan amalan produk-produk New Image. Jadi bukan sekadar dapat duit, tapi dapat kesihatan, kurus, cantik. Yang tu yang maksudnya bagi saya, kita kalau bila kita terus bersama dengan New Image, tak rugi. Okey. Yang gambar yang kedua tu dia punya shopping lah, beli beg. Okey. Kemudian yang ketiga tu adalah gambar pendapatan puluhan ribu, bukan dia punya, tapi dia punya downline. Jadi sebenarnya dia bukan sekadar dia berjaya merubah kehidupan dia, kesihatan dia dan family dia, kecantikan dia, yang kau nak banding dengan dulu dan sekarang, tapi dia juga boleh dia berjaya merubah ramai punya pendapatan, kawan-kawan dia punya pendapatan, tahap kesihatan dan semualah, maksudnya yang ke arah yang lebih baik. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah sebahagian daripada Steffi dan Rosti punya grup. Tapi bagi saya, kalau bila grup Rosti ni, maksudnya grup Steffi lah, sebab Rosti ni duduk bawah Steffi. Ini sebahagian yang berjaya yang menghadiri royalty ke-85 baru-baru ni. Jadi kalau you tengok, sebenarnya yang berada di bawah rangkaian Steffi ni adalah 1,000 lebih. Lebih daripada 1,000 orang. Yang ni tak sampailah berapa ratus je ni. Jadi berapa ramai orang, insan yang dibantu oleh Steffi. Jadi bagi saya, usaha kita dalam bisnes New Image ni tak sia-sia lah. Kita membantu orang. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah kita punya Diamond Executive Rosti. Dia downline kepada Steffi tadi. Saya tengok perbezaan ketara post-post dekat Facebook Rosti dengan Steffi ni. Rosti ni lebih kepada produk. Dia banyak cerita pasal produk, meeting, coaching, jumpa orang, dan boleh kata tiap-tiap hari dia buat live, FB live. Okay? Jadi dia punya kehidupan pun dah sangat jauh berbeza. Kan baru ni dia share pendapatan dia pada awal dulu RM2,000 naik kepada 58,000 ke 50 lebih ribu lah dalam tempoh setahun setengah sahaja. Dan dia adalah orang biasa dari Pulau Pangkur. Nak bagi tahu, semua boleh berjaya kalau nak, kalau ada kalau ada matlamat dan menuju ke matlamat tu lah. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, yang ni adalah dia punya recognition lah baru ni. Rosti dapat jadi queen 3
3 kali berturut-turut, 3 royalty berturut-turut. Jadi sekarang ni dia dah masuk dalam Hall of Fame lah kan. Okey, dan yang sebelah tu adalah dia punya point 409,275, yang mana nilai jualan kumpulan dia tu adalah 673,000, lebih pada setengah juta. Yang ni dia dapat total ni adalah pada 15 hari bulan baru ni. Hari ni 30 hari bulan kan. So 15 hari bulan tu dia dah dapat jualan sebanyak 673,000, dia dan kumpulan dia. Okey. Jadi orang biasa dalam bisnes ni, orang biasa boleh berjaya sampai macam ni sebab bukan buat seorang-seorang, buat ramai-ramai, buat in group. Okey. Seterusnya. Okey. Okey. Ni sorry kok bahasa English, tapi saya akan translate lebih kurang. Okey. By the age of 23, you should be smart enough to realize this. Maksudnya bila kita dah umur 23, kita dah sepatutnya sedar. Kita dah patutnya matang, dah cukup matang untuk sedar bahawasanya nombor 1, kerja 9 ke pukul 5 adalah kerja kita, yang daripada pukul 9 sehingga pukul 5 tu adalah passive income untuk orang lain. Okey, untuk bos kita lah. Dan kita kena cari sumber pendapatan untuk diri kita. Yang sebagai contoh yang ni image lah. Okey. Yang nombor 2, di usia 23 kita dah sepatutnya faham, kita dah sepatutnya sedar, kita sepatutnya dah matang untuk tahu bahawasanya kita tak perlu atau tak perlu ambil nasihat daripada mereka yang tak duduk di tempat kita. Okey, contohnya kita buat new image. Okey, tapi kita pergi minta orang yang tak buat pun bisnes ni, minta pendapat dia orang. Salah lah. Okey, patutnya kita, maksudnya umur 23 ni dah cukup matang, dah cukup faham, itu adalah tindakan yang tak betul. Okey, kita tak boleh minta pendapat pada mereka yang tak buat pun, tak duduk di tempat kita. Nak tanya orang yang duduk dalam bisnes. Okey, nombor 3, okey, pada umur 23 dan ke atas, maksudnya kita dah sedar bahawasanya tak ada orang yang akan datang untuk selamatkan kita daripada kita punya masalah. Kita punya life, kita punya kehidupan adalah tanggungjawab kita 100%. Macam tu juga dalam bisnes, macam Kak Su cerita tadi. Maksudnya kita punya bisnes ni tanggungjawab kita 100% lah. Kita tak boleh salahkan upline, tak boleh salahkan downline, tak boleh salahkan orang lain. Kalau nak salah diri kita je. Kenapa? Kalau kita tak, maksudnya kalau kita tak ambil tindakan untuk belajar, untuk reach out kepada kita punya upline. Kalau upline kita tidur contohnya, kita pergi kepada HQ ataupun upline pada upline dan sebagainya. Okey, jadi kita kena buat sesuatu untuk bisnes kita. Jangan fikir pasal bisnes orang lain. Okey, nombor 4, kalau kita jumpa orang yang lebih bijak daripada kita, kita bekerja samalah dengan dia. Jangan compete, jangan bertanding lah dengan orang yang bijak tu. Kita bekerja sama dengan dia. Nombor 5, comfort is the worst addiction. Maksudnya addiction ketagihan di zon selesa ni adalah tiket yang paling murah untuk depression, untuk kemurungan. Maksudnya kalau kita terus duduk di zon selesa, dia tak bawa kita kepada kejayaan. Zon selesa ni hanya akan membawa kita kepada hidup biasa, dan akhirnya dengan ujian cabaran yang bertimpa-timpa, kita akan kehidupan kita akan jadi teruk lah, tidak kepada ke arah kejayaan. Okey, nombor 6, tak perlu kita bagi tahu semua masalah kita kepada semua orang. Okey, kita ada masalah ni, kadang-kadang masalah
Kereta tayar bocor pun kita bagi tahu kat semua orang, habis semua orang tahu. Cumanya kat sini kan, dekat nombor 6 ni, pasal masalah ni sebenarnya, saya nak share lah. Sebenarnya pada mak kita pun kita tak perlu bagi tahu masalah. Sebab mak kita daripada kecil jaga kita tu, mak kita dah fikir pasal kita, tentang masalah kita, nak settlekan masalah kita daripada kecil sampai masuk sekolah rendah, sekolah menengah, dah kahwin pun mak kita fikir pasal kita. Jadi saya punya stand, pendirian saya, kita tak perlulah cerita masalah pada mak kita. Kita benda-benda yang best je. Jadi bila yang best, mak kita rasa kita punya hidup ni okey, so dia punya doa tu alhamdulillah yang okey-okey. Tapi kalau mak kita cerita pasal masalah, mak kita pun serabut, kehidupan mak kita pun hati dia tak tenang, jadi takut doa-doa yang tak best lah. Okey, kita kena jagalah bab tu. Okey, nombor 7, never put hope in people. Tak perlulah kita berharap pada orang. Tak perlu berharap pada, macam tadilah, makhluk semualah. Maksudnya kita hanya boleh berharap hanya pada Allah, pada Tuhan kita yang satu-satunya, sebab rezeki pun daripada dia. Okey, kat sini kalau boleh yang mana nak ambil screenshot tu ambil screenshot kat sini. Bagi saya yang kat sini pun, kalau kadang-kadang umur kita dah 30, bukan 23, 32, tapi masih ada juga poin-poin yang kat sini tak sedar. Okey, maksudnya kena sedar dah sepatutnya, sebab dah cukup matang. Okey, saya rasa yang kat dalam Zoom ni tak ada pun yang umur 23 kan. Okey, seterusnya. Okey, yang mana satu yang kita nak pilih? Kita nak hidup yang lebih bermakna atau sekadar melalui kehidupan? Lalu je, maksudnya bangun pagi, buat rutin biasa, tidur malam, besok bangun lagi, apa tu, buat rutin biasa, hantar anak sekolah dan sebagainya. Melalui kehidupan, kita nak hidup yang lebih bermakna atau melalui kehidupan? Okey, boleh saya nak dapatkan respon daripada partisipan dah, yang 34 orang. Kalau yang pilih yang oren tu, tekan 1. Chat dekat 1. Kalau yang tu tekan 2. Kalau yang set, yang warna biru tu tekan 2. Alhamdulillah, semuanya satu sebenarnya. Okey, semua nak hidup yang lebih bermakna. So, bila kita nak hidup yang lebih bermakna, kita kena decide lah, kena buat keputusan, aku nak. So kita bekerja ke arah tu. Okey, alhamdulillah, ramai nak satu tu, nak hidup yang lebih bermakna. Cumanya macam Kak Su cakap tadi lah, bila kita dah pacak tiang kan untuk kehidupan yang lebih bermakna, kita kena bersedia, kita kena sanggup. Okey, kena sanggup hadapi rejection, kena sanggup bekerja keras. Okey, bekerja keras insya-Allah lah. Saya rasa kalau betul-betul bekerja keras, tak sampai pun 3 tahun. Tahun 2 tahun dah, tahun lebih dah dapat dah buah dia tu. Okey, hasil tu dah dapat dah. Kita sanggup bersabar. Ni kadang-kadang ada juga yang tak sanggup bersabar. Dia buat, dia post tapi tak ada orang beli, dia post. Yang tu kadang-kadang post pun ada skill. Kena kena belajar. Kena belajar, kena carilah, maksudnya kat YouTube pun you boleh belajar sendiri pun sebenarnya. Okey, you cari macam mana nak post yang inviting, post yang ada engagement. Boleh belajar. Okey, jangan tak belajar, sebab setiap orang ada 24 jam setiap hari, semua ada peluang yang sama. Rosti ada 24 jam, Steffi ada 24 jam. Kita pun ada 24 jam. Benda sama je. Okey. Seterusnya. Terima kasih kepada semua yang respon tadi. Semoga yang respon tadi dapat capai diamond secepat mungkin. Insya-Allah. Amin.
Okey, so kalau kita tengok di slide ni, di New Image ni sebenarnya memang dengan dia punya produk-produk yang berkualiti tinggi itu, premium quality itu, kita boleh capai sihat, yang mana badan besar boleh jadi kurus, boleh cantik dan boleh kaya untuk semua. Dan kalau kita tengok slide ni, kalaulah orang lain tak nak, maksudnya yang biru tu lah, tak nak, kita saja yang duduk di New Image dan terus lakukan apa yang patut kita lakukan dalam New Image ni, sharing, belajar, apa tu, buat relationship, masuk Zoom, okey. Kita seorang-seorang yang kuning tu, kita seorang-seorang. Apa yang kita buat tu, bila kita percaya benda tu benda yang betul kita buat, benda tu benda yang insya-Allah ada amal yang dicatat, saya rasa kita tak hindar, kita tak kisah pun yang biru-biru tu. Tak kisahlah, kalau you tak nak, tak apalah. Saya tahu benda ni betul, jalan yang patut saya buat. Okey. Saya harap semua dalam ni semuanya kuning lah. Okey, seterusnya. Okey, so kita ada dua jenis pemikiran. Pemikiran untuk berkembang, growth mindset dengan fixed mindset. Fixed ni maksudnya ialah sekadar tu je lah. Dia tak berkembang dah. Dia tak, macam yang tadi lah, maksudnya lalu kehidupan macam biasa je. Okey, dia tak nak grow pun. Okey. So kita pilih. Okey, saya rasa macam yang tadi juga kat sini semuanya pilih growth mindset. Kita kena berkembang. Okey, untuk berjaya dalam bisnes, untuk berjaya dalam hidup, kita kena growth. Kena berkembang, mengembangkan kita punya fikiran. Okey, seterusnya. Okey. Ni, 5 ways successful people think differently. Macam mana orang berjaya berfikiran, cara diorang berfikir. Yang nombor 1, I create my life. Dia yang tentukan kehidupan dia. Dia yang create lah, tentukan kehidupan dia. Hala tuju ke, matlamat apa, semua dia yang tujukan. Dia bukan harap orang lain. Dia bukan harapkan adik-beradik ke, kawan-kawan ke, tak. Dia yang tentukan. Okey, yang belah kanan, unsuccessful mindset. Cara orang yang tak berjaya punya pemikiran adalah biarlah lalu kehidupan seperti biasa. Maksudnya kadar lalu, kadar hidup. Okey. Nombor 2, I am constantly learning and growing. Secara konsisten belajar dan berkembang. Belajar. Tak berhenti belajar. Okey. Kat internet, kat YouTube, dekat Google tu banyak benda you boleh belajar. Okey. Sekarang ni ada ChatGPT. Explore lah. Okey. Kalau you tak explore ChatGPT tu, you akan tertinggal. Okey. Kalau yang unsuccessful mindset, dia kata aku dah tahu semua dah. Tak payahlah bagi tahu. Padahal banyak lagi sebenarnya tak tahu. Bila kita tahu satu part, kita ambil satu part lagi, kita belajar, kita akan perasan, kita akan sedar bahawasanya banyak lagi yang kita tak tahu. Kebanyakan orang yang unsuccessful mindset ni, dia fikir dia tahu dah semua. Dia tak perlu dah, dia cakap. Orang yang berjaya biasanya dia akan sentiasa nak belajar. Okey, macam David lah. David, kita punya leader di Vietnam tu, dia ada dia punya jualan 300,000 sen sebulan dalam dia punya grup lah. Jadi dia sharing baru ni dalam Zoom, memang sentiasa belajar. Dan sekarang ni dia bukan sekadar belajar, dia mengajar. Dia mengajar kita punya kawan-kawan di Zoom Thailand, dan kita sebahagian daripada nation punya pun join sekali. Okey, nombor 3, I like to think big. Suka berfikiran besar. Suka berfikiran aku nak jadi diamond. Contoh kan. Kalau yang sebelah ni, unsuccessful mindset, thinking big disappointment. Maksudnya dia kata kalau
Kalau fikir tinggi sangat, fikir kaya, fikir diamond, gaji puluh-puluhan ribu, ratus ribu ni, dia kata akan membuatkan dia rasa peras, rasa kecewa sebab susah nak capai tu. Dia rasa macam tu. Jadi dia kata tak apalah. Jadi pengguna pun tak apalah. Contohnya. Okey. Jadi sebenarnya dia boleh. Boleh. Limit pada kita je. Okey. Nombor 4. Obstacle are just obstacle, cabaran adalah peluang. Setiap cabaran adalah peluang. So setiap cabaran tu sebagai contoh, kalau rejection yang kita terima, rejection, daripada satu rejection tu kita akan dapat belajar sesuatu yang kita boleh ambil untuk kita tak ulang, contohnya. Okey. Sebelah kanan, unsuccessful mindset, I keep getting blocked every time. Dia fikir dah, dia setiap kali ni memang kena reject, tak payahlah, tak payah buat lah, buat apa kan, buat susah aja. Baik duduk di zon selesa. Okey, sebenarnya zon selesa tu satu hari nanti akan jadi tak selesa juga. Okey. Nombor 5, I spend time with positive successful people. Maksudnya dia duduk di dalam lingkungan orang-orang yang berjaya. Contohnya dekat Zoom lah. Zoom ni Breakfast Club. Sebab Breakfast Club ni kebanyakannya, boleh kata rata-rata semuanya adalah orang yang nak berjaya. Jadi kita berkumpul di situ. Kita boleh share lah, okay, pengalaman. Kita boleh tanya soalan-soalan yang kalau kita nak tanya berkenaan dengan business, berkenaan dengan marketing plan, berkenaan dengan testimoni, semua boleh tanya dekat Breakfast Club. So saya galakkan lah semua dalam Zoom malam ni, 35 orang ni selalulah ada di Breakfast Club. Kalau you sebab Breakfast Club kita sekarang ni dalam pukul 9 hingga pukul 10 pagi, you ambil masa 1 jam tu je lah. Kalau you tak sempat masuk pukul 9, you masuk 9.30 pun tak ada hal. Okay, sebab business ni business you dan semuanya tanggungjawab kita sendiri. Okay. So unsuccessful mindset, dia cakap apa? I spend time with negative and unsuccessful people. Duduk di kalangan orang-orang biasa je lah. Orang yang macam dia, yang tak nak grow. Okay. Seterusnya. Okay. Nak share sikit lagi. 5 habit unsuccessful people. Okay. 5 sifat atau sikap orang yang tak berjaya. Pertama, kurang goal setting dan planning. Dia tak buat pun plan ni, buat apa, buat lalu je lah kehidupan. Orang yang berjaya dia akan sketch, dia akan tulis goal setting, dia nak buat apa, tulis. Okay. Nombor 2, fear of taking risk. Takutlah untuk ambil risiko. You nak beli 3 tin, nanti tak boleh nak jual, macam-macam lah, tu risiko. Okay, takut. Jadi orang berjaya dia sanggup taking risk. Okay, nombor 3, neglecting continuous learning and self education. Maksudnya tak nak belajar lah. Okay, dia diketepikan aja. Bab belajar, bab masuk di Zoom, ada orang nak sharing, biasa je, macam dia tahu semua. Yang tak nak belajar. Okay, habit orang yang tak berjaya. Okay, nombor 4, blaming external circumstances. Maksudnya dia apa yang dia dapat, apa yang dia lalui, cabaran ke apa ke, dia akan menuduh ataupun menyalahkan orang lain. Okay, bukan menyalahkan diri sendiri, dia salahkan orang lain. Padahal besok ke akhirat Allah tanya pada kita tau, Allah tak tanya pada orang lain. Kita bertanggungjawab pada diri kita. Okay. Dan nombor 5, sikap bertangguh. Okay. So kita kena hindarlah 5 habit ni. Okay, sebenarnya ada banyak lagi kan, tapi yang ni sebahagian yang kalau kita dapat conquer yang 5 ni, maksudnya kena hindarkan yang 5 ni, insya-Allah kehidupan kita akan lebih baik, insya-Allah.
Okey, seterusnya. Okey, dah sampai ke hujung, maksudnya sebelum kita ada sharing daripada Kak Sah. Jadi apa yang kita banyak cakap tadi adalah tentang nombor 2, set goal. Jadi kita nak pemikiran kita tu tadi tu biarlah kita pilih yang positif, kita pilih yang growth, mindset, kita pilih kena buat tindakan, kita pilih kena bertanggungjawab 100% pada apa yang kita nak buat, kena ada tindakan. Okey, tu nombor 2. Kita tak pergi lagi yang lain. Nombor 2 tu saja saya harap semua yang ada pada malam ni dapat kena pastilah apa yang perlu buat, clear matlamat yang you nak buat, you nak pergi hala tuju tu you tahu. Okey, saya berharap sangat malam ni you all dapat sesuatu. Okey, saya rasa tu je part saya serah balik pada Kak Su.